nampak najis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh hamba-hamba itu mempersendakan Nabi. Ketika itu Jibril alaihi salam tak sampai hati melihat kekasih Allah dipersendakan begitu sekali. Bila Nabi balik saja sampai dekat bukit Qu'ain tu, Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin supaya dia membinasakan penduduk Taif. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan. Sebab apa? Dia pernah membinasakan penduduk-penduduk kaum Nabi Lut alaihi salam, menghempapkan bumi itu sampai tenggelam ke bawah. Jadi dia hendakkan supaya bukit Qu'ain itu dihempap ke atas penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW tidak membenarkan, mengharapkan semoga satu hari nanti penduduk Taif akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita barangkali dah suruh dah tu, ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi SAW kesabaran, walaupun dihina begitu sekali, tapi dia tidak berdendam kepada mereka. Akhirnya penduduk Taif dapat hidup seperti biasa dan ada juga yang beriman. Dan di antara kawasan yang paling subur sekali di Saudi Arabia ialah di Taif. Kalau tuan-tuan dan puan ada kesempatan boleh pergi kawasan sana. Jadi kesejukan cuaca tu macam Cameron Highland kalau kita dapat pergi. Tapi sekarang masalahnya kita tak boleh pergi, ya, melainkan mendapat visa ziarah saja. Kalau setakat kita dapat visa untuk kerja umrah pergi Madinah, Mekah dengan Jeddah 3 je. Tak boleh dibenarkan pergi lebih daripada itu. Dulu kita dapat, ya, menggunakan visa ziarah untuk pergi ke Madain Soleh, kita pergi ke Taif. Sekarang tak dibenarkan dah. Dan kawasan tu kawasan dijaga oleh tentera. Dan kawasannya cukup subur. Tumbuh-tumbuhan yang banyak, tanam-tanaman ataupun sayur-sayuran tu datang daripada Taif yang dibawa ke Mekah. Ya. Sampai kangkung pun banyak. Kangkung pun banyak. Dan buah-buahan yang paling istimewa di sana ialah buah delima. Ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, terjumpa delima Taif, ada peluang belilah. Kerana sukar nak dapat delima Taif. Dia warna bukan merah, yang merah tu daripada Mesir. Kalau yang delima Taif ni warna kehijau-hijauan. Tapi cukup manis, ya. Itu datang daripada Taif lah. Baik, kemudian seterusnya tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi ialah kita nak mengenali dar ataupun rumah Siti Khadijah. Rumah Siti Khadijah terletak di belakang rumah Abu Sufyan, tak jauh, iaitu di kawasan Mud'ah, ya. Sebelah kanan berhampiran Bukit Marwah. Sekarang dibuat tempat lapang, ya, tempat lapang. Jadi rumah Siti Khadijah itu adalah rumah Rasulullah. Sebab Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, maka dia duduk sekali. Di sinilah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berumah tangga dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tempat lahirnya putera dan puteri Nabi. Dan di situ juga turunnya wahyu beberapa lama sepanjang berada di Mekah. Dan malaikat Jibril selalu datang ke kawasan itu. Satu mukjizat terjadi sewaktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumah, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dapat tidur di tempat Nabi, menggantikan Nabi, dan Nabi diarah keluar daripada rumah. Ya, itu satu peristiwa ketika dah saat-saat orang kafir dah nak membunuh Nabi. Kisahnya dekat-dekatnya berlaku hijrah tahun 11 kenabian, iaitu dekat-dekat Nabi nak berpindah lah atau berhijrah ke Madinah. Dan waktu itu orang kafir sudah pun mengambil keputusan untuk membunuh. Sepakat mereka bergabung tenaga untuk membunuh Nabi. Sebab orang Arab ni dia mempunyai puak yang tertentu. Jadi kalau sekian satu puak bunuh, dia takut juga daripada keluarga Rasulullah akan membalas dendam. Tapi mereka bila bergabung saja, seolah-olah mereka rasa lebih kuat. Mereka akan mendapat kekuatan dengan gabungan itu membunuh Nabi. Tapi Allah Maha Kaya, wa makaruhu makarullah wallahu khairul makirin. Jangan kamu buat makar dengan Allah, Allah lebih makar lagi. Jadi kerana itu bila saat mereka mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu pada adat Rasulullah akan mati. Kenapa? Semua rumah di penjuru rumah Rasulullah dah dikepung.
Tapi itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala suruh keluar juga. Dan Nabi telah membaca satu ayat dalam surah Yasin yang mungkin barangkali setiap malam jemaah kita baca tu ya, ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat lagi. Itu dalam surah Yasin ayat 9. Nabi baca ayat itulah. Dan Nabi telah mengambil sedikit pasir sebagai isyarat dan melemparkan keluar ketika membaca ayat ini. Dengan penuh keyakinan Nabi tahu adalah itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi dapat keluar dengan aman. Sekonyong-konyongnya mereka dapat tertidur semua. Jadi itulah ayat Quran tuan-tuan ya, yang kita baca di awal tadi. Bila kita baca dengan penuh keyakinan bahawa pertolongan Allah akan datang bila-bila masa saja. Yang jadi masalah pada kita pasal kita percaya tapi kita tak yakin. Percaya dah baca ayat Quran, tapi tak yakin yang ayat itu boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi Nabi baca, akhir sekali semua dapat tertidur, Nabi dapat keluar. Dalam ayat lain Allah menyebutkan, iaitu dalam suratul Anfal ayat 30. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyushbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu dalam surah Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya Allah, dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Di ayat ini ada kaitan bagaimana Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka nak membunuh Nabi. Dan ayat ini kita jangan salah gunalah ya. Dulu masa balik haji ada juga orang baca dekat custom. Pasal dia beli barang banyak, dia nak bagi custom tak nampak barang dia beli. Dia baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yubsirun. Dia ambil kat custom. Jadi seolah-olah macam ayat tu boleh menutupkan mata orang yang di depan dia. Tapi itu disalahgunalah tu. Okey tuan-tuan, kemudian rumah ini telah dibeli oleh Muawiyah dan diruntuhkan untuk membina masjid dan binaan baru serta dibuat pintu bersambung ke rumah Abu Sufyan. Telah banyak berlaku perubahan selepas itu, ya, termasuk kawasan perluasan Masjidil Haram pada tahun 1385. Kemudian mengikut guru saya tuan-tuan yang belajar di sana lama, iaitu kawasan tu sekarang ni dah dibuat tempat tandas. Yang kita, kalau orang dulu-dulu ingat, tak silap saya 7-8 tahun dulu, dia ada satu jam besar dekat dengan maruah kita keluar tu kan. Dia ada jam besar, betul bersambung dengan tandas yang besar sekarang. Dan sewaktu dia bina ataupun nak dikorek bangunan, nak buat tandas pun berjumpa kesan-kesan rumah. Dulu barangkali kita dah tunjuk kepada tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok macam mana kesan-kesan tu dah ada. Tapi hanya kesan. Ramai orang bertanya, betul ke umur Rasulullah begitu begini? Kalau ada, di mana tempat dia? Itu saya katakan barangkali sudah tidak ada lagi, dah dihapuskan. Saya taklah nak mengatakan tandas itu rumah Rasulullah, cuma kawasan itu barangkali kita tak tahu tang mana. Dan hati pun rasa tak senang kalau kita pergi ke tandas tu nak buang air, tak sampai hati. Walaupun dia tu tak ada apa pun, bukan ada hukum apa, dah dijadikan tandas kita boleh buang air, tapi rasa jiwa dan hati kita ni tak sampai hati. Biarlah kita buang air di tempat lain, sebab kita dah tahu kawasan itu adalah kawasan tempat Rasulullah ada duduk bersama-sama isteri dan anak-anak dia. Jibril AS selalu keluar dan turun bersama-sama dengan Rasulullah, dan banyak peristiwa sejarah berlaku di situ, ya. Itu yang kata kawasan itu kawasan tempat yang cukup istimewa. Kita dok bayangkan tempat-tempat yang pernah Nabi pijak, kita pijak, ya. Kita ada mempunyai rasa zuk kita, seronok kita berada tempat yang bersejarah ini. Tapi kalau dia hilang ke habis dah tak ada lagi dah.
Ada satu bukit yang kalau di Madinah tu tuan-tuan, dekat dengan Jabal Uhud tu, ada satu gua yang pernah Rasulullah bersembunyi di situ. Gua tu masih ada lagi lah. Saya sempat masuk dalam gua tu, dapat rasai tempat tu, ya Allah, luar biasa. Begitu wangi sekali. Ya, sampai sekarang semerbak harum tempat yang Nabi pernah sembunyi ketika berakhirnya peperangan Uhud. Ya, ketika bukan berakhir, ketika dia tengah rancak, dia tengah hebat peperangan Uhud itu, Nabi berada di atas satu gua, tak jauh di belakang tu. Kalau kita ada peluang masa, insya-Allah boleh pergi, kita boleh naik atas tu. Tapi dulu masa saya pergi yang kali kedua tu, dah ada polis jaga pula dah. Dia tak bagi kita naik atas tu. Pasal takut berlaku khurafat bid'ah. Kita pun tahu nak buat benda yang salah tu tak dibenarkan. Ya, kita naik untuk nak tengok tempat sejarah saja. Ya. Jadi banyaklah insya-Allah tempat-tempat lain tu yang akan kita terangkan, dan insya-Allah akan datang saya cuba terangkan sedikit. Ada lagi masjid yang baru dirubuhkan, iaitu Masjid Raya, Masjid Kucing. Dan orang Melayu kata Masjid Kucing, tapi sebenarnya Masjid Raya itu dah tidak ada lagi dah. Ya, tapak pun kita dah tak tahu di mana. Dan begitu juga tentang Masjid Syajarah. Nanti insya-Allah kita katakan apa sejarah Masjid Syajarah, dan juga Masjid Jin. Kenapa berlaku ataupun namanya Masjid Jin? Adakah jin sembahyang kat situ? Ya. Sampai sekarang masih ada lagi lah Masjid Jin dan Masjid Syajarah. Wallahu a'lam bishawab.